kita pada malam yang berbahagia ini, insyaAllah. Terima kasih kepada pengurusan masjid, pihak pengurusan masjid, Tuan Pengerusi, Tuan Imam, Tuan Bilal dan seterusnya ahli jawatan kuasa yang membenarkan memberikan ruang kepada kami daripada Aman Palestin untuk membicarakan berkongsi sikit sebanyak tentang isu ataupun isu berkaitan dengan bumi Palestin. Dan saya yakin ini bukanlah kali pertama tuan-tuan dengar tentang isu Palestin, sebab dia adalah isu yang telah berlangsung sangat lama, 70 tahun lebih telah berlaku dalam dunia kita, yang mana kita pun kalau fikir logiknya kita pun rasa macam pelik, tak boleh terima bagaimana dalam dunia yang serba moden orang berbicara tentang AI, artificial intelligence, dengan sumber maklumat yang sangat sumber maklumat yang sangat cepat, sangat laju, orang cerita tentang internet lah apa dan sebagainya, tapi masih ada kawasan belahan dunia, antaranya Palestin lah, Syria, Yaman dan beberapa buah negara lagi yang yang masih lagi berada dalam suasana peperangan dan berada dalam suasana yang sangat terkebelakang kalau nak dibandingkan dengan bahkan negara kita pun, nak dibandingkan negara kita Malaysia. Sebab apa? Sebab terlibat dengan isu peperangan. Yang pertama kita nak tengok sebab apa isu ni berkait rapat sangat dengan umat Islam sampai nak kena ulang. Saya yakin tuan-tuan kalau tak kat sini pun, mungkin dekat tempat lain atau dekat media massa ataupun dekat media sosial banyak mendengar tentang isu Palestin ni. Kenapa nak kena tahu sangat? Kenapa nak kena ulang-ulang? Salah satunya sebab biarlah keprihatinan kita tu berterusan. Walaupun kadang-kadang dia bermusim. Sebab peperangan ni dia berterusan berlaku. Tapi kadang-kadang serangan Israel ataupun Zionis terhadap bumi Palestin tu ada masanya tu dia sangat intensif punya serangan. Masa tu kita akan sangat prihatin. Tapi lepas habis tu kita pun habis. Jadi mudah-mudahan dengan diulang-ulang peringatan demi peringatan tu memberikan satu semangat atau roh kepada kita lah untuk sentiasa bersama dengan isu Palestin. Kemudian yang kedua, sebagaimana kita sebutkan tadi, sekarang ni zaman globalisasi, zaman dunia tu di hujung jari, zaman medsos, media sosial, dengan Facebook. Dulu masa awal-awal Facebook dulu, zaman saya student dulu lah, mula-mula Facebook dulu kita ingatkan Facebook ni habislah. Sebelum tu zaman Friendster. Kalau tuan-tuan pernah dengar lah zaman Friendster, kita ingatkan Friendster ni dah bahagia dulu ada ni kan. Datang Facebook, kita tengok Facebook ni lagi canggih dulu daripada Friendster. Habis Friendster tutup, kita ingatkan Facebook ni dah habis lah. Dah hebat sangat dah media sosial ni. Datang pula Instagram, kita kata Instagram ni lagi best kan. Ingatkan dah habis lah. Datang pula sekarang Twitter. Lepas habis Twitter tu datang pula TikTok. Jadi maksudnya media sosial ni dia tak pernah berhenti. Jadi lampakkan maklumat ataupun info yang ada dalam media sosial tu kadang-kadang menyebabkan kita ni tak fokus pada isu kan. Kalau kita buka Facebook ke ataupun tuan-tuan, kalau sekarang ni banyak orang TikTok ke apa kan, apa macam TikTok tu dia video-video pendek kan, short video. Jadi orang seronok tengok, orang hari dan joget lah pun bila lah orang kita tak lah, orang lain lah kita cerita orang lain. Jadi tengok satu video, seronok, sekali dia scroll, tengok video lain pula, dia scroll tengok video lain pula. Jadi tak berhenti benda tu. Tuan-tuan kalau 24 jam tu tak tidur, scroll tak habis, benda tak akan habis. Belum lagi kita buka YouTube, tengok video yang lagi banyak. Jadi abundance ataupun kita kata limpahan info yang sampai kepada kita itu menyebabkan kita dah tak mampu nak fokus satu-satu benda dalam satu tempoh masa yang sama, tempoh masa yang panjang. Bahkan sekarang ni kalau ada isu viral pun, isu viral tu dia takkan lama. Kalau ada benda-benda yang dia meletup ke, dia apa ke, dia sementara je, dia kejap je, lepas tu dia akan habis. Itu adalah suasana sekarang. Kalau dulu kalau kata satu isu meletup, dia akan lama, dia akan bertahan lama. Orang akan bicara, kalau apa isu, contoh kalau dulu isu yang lama kan, isu Natra, zaman tak ada media sosial, isu itu lama berkembang. Dihebohkan kata apa, tak ada media sosial tapi boleh heboh satu Malaysia tahu tentang isu tu, orang sampai buat demonstrasi dan sebagainya mempertahankan isu Natra. Tapi sekarang ni isu banyak sangat sampai orang tak sempat ambil tindakan, dah berubah isu. Jadi mudah-mudahan peringatan demi peringatan tu menjadikan kita ni tak lupalah keprihatinan kita terhadap Palestin. Jadi yang pertama kita nak tengok kenapa kita nak follow rapat sangat ataupun nak ambil tahu sangat tentang isu ni. Kemudian yang kedua kita nak tengok kenapa isu ni berlanjutan dengan sangat lama. Dah lebih 70 tahun dah tuan-tuan isu ni. Kenapa masih sampai sekarang ni tak habis-habis lagi? Apa benda yang orang kata apa yang susah sangat? Kita nak tengok betapa dalamnya
isu ni dia bukan berkaitan dengan Palestin itu sahaja. Kemudian yang ketiga, kita nak tengok peranan kita lah. Sebab Malaysia ni secara tak langsung dia sebenarnya berkait rapat dengan isu Palestin ni. Yang pertama sebagai mukadimah, saya mulakan dengan satu ayat Al-Quran yang sangat masyhur. Tambah kita pun dah tak lama lagi masuk bulan Rajab. Biasanya masjid surau dia akan buat bicara tentang Isra Mi'raj. Kat TV pun kan cerita. Dan ayat apa yang paling popular yang akan diulang-ulang adalah daripada surah Al-Isra, ayat pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maksudnya Maha Suci Allah yang telah memperjalan malamkan hamba-Nya, yakni Nabi Muhammad, pada malam hari daripada Masjidil Haram di Mekah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestin, yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat ni ada beberapa poin yang sangat menarik untuk kita sentuh. Yang pertama, Allah Ta'ala kaitkan secara langsung Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Dalam Al-Quran dituntangkan Allah Ta'ala kait satu benda dengan satu benda yang lain. Maksudnya dia ada berkaitan yang very strong relation lah, kata. Maksudnya relation yang sangat kuat. Jadi Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa Allah Ta'ala gabungkan, Allah Ta'ala kaitkan dalam satu ayat yang sama. Dan bahkan kata para ulama, kalau Allah Ta'ala nak angkat Nabi daripada Mekah pergi ke langit, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Kenapa malam tu Allah Ta'ala bawa dulu Nabi Isra'kan dulu ke Masjidil Aqsa, baru nak naik ke langit untuk Mi'raj? Sebab berkaitan, Allah Ta'ala nak tunjukkan berkaitan. Sedangkan pada masa tu, zaman Nabi SAW, bumi Palestin berada di bumi Syam, kan, besar bumi Syam. Palestin, Syria, Lebanon dengan Jordan, itu bumi Syam. Bumi Syam tu berada di bawah pemerintahan Rom pada masa itu, kan, Rom, agama Kristian. Tapi Allah Ta'ala nak tunjukkan berkaitan yang sangat kuat. Allah Ta'ala bawa dulu Nabi. Sebab tu Nabi SAW selepas habis, kalau kita tengok dalam sirah kan, lepas habis Nabi dengan Quraisy, sebab Quraisy ni adalah ancaman paling utama lah pada peringkat awal. Tapi bila dah habis Quraisy dah tak mampu lagi nak bagi tentangan kepada Nabi. Nabi alihkan perhatian terhadap Rom, kan, Nabi bagi perhatian terhadap Rom dengan Yahudi pun dah habis. Akhirnya Nabi bagi perhatian kat Rom. Perang Mu'tah, perang Tabuk, itu semua lawan dengan Rom. Sebab apa? Sebab Rom menguasai bumi Syam pada masa itu. Nabi SAW nak membebaskan bumi Palestin, tapi tak berjaya ataupun tak sempat. Pada zaman Nabi wafat, disambung oleh Abu Bakar. Abu Bakar tak sempat tengok lah, sebab Abu Bakar 2 tahun dalam pemerintahan. Masa tu isu murtad, orang tak bayar zakat dan sebagainya. Disambung oleh Sayyidina Umar, dan akhirnya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, pada zaman dia lah berjaya membuka semula, membebaskan semua bumi Palestin. Para sahabat menyambung legasi yang ditinggalkan oleh Nabi SAW dalam bebaskan bumi Palestin. Sebab apa? Sebab bumi Palestin itu adalah bumi umat Islam. Dalam banyak hadis pun Nabi sebut, Nabi kata jangan ataupun tak perlu nak bersusah-susah musafir melainkan ke 3 masjid. La tashuddur rihal. Nabi kata tak payah nak susah-susah pergi melainkan 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, yang 3 Masjidil Aqsa. Lepas tu dalam kelebihan ganda-ganda solat kan, solat satu waktu bersamaan kan, berapa kali solat apa semua tu, Nabi pun Nabi sebut 3 masjid inilah. Ketiga-tiga ni adalah tanah haram di sisi umat Islam, tanah yang mulia di sisi umat Islam. Itu yang pertama lah. Kemudian yang kedua, dalam ayat ni pun Allah Ta'ala sebut bumi Palestin tu ataupun Masjidil Aqsa tu, Allah Ta'ala sebut dengan alladzi barakna haulah, bumi yang kami berkati sekeliling. Apa maksud berkati tu? Memang berkat tu. Cerita kawan-kawan yang pernah pergi lah, saya sendiri tak pernah pergi, tapi kawan-kawan yang berada di Palestin yang pernah pergi, dia orang cerita memang keberkatan. Dia ada keberkatan. Bila masuk tu dia rasa seolah-olah, atau seumpama kalau tuan-tuan pernah pergi haji, pergi umrah, bila masuk tu kita ada rasa something yang nak cerita tu tak berhenti. Balik itu terindu-rindu, teringat-ingat masa nak pergi lagi. Sebab apa? Sebab keberkatan. Itulah keberkatan yang Allah Ta'ala bagi kepada bumi. Itu satu. Kemudian daripada sudut tanah ni pun subur, kan. Dia punya, tuan-tuan boleh search kat internet je, gambar-gambar sayur-sayuran dekat sana. Buah strawberry ni besar, boleh genggam. Kobe je, orang yang pergi lah cerita, kobe ni boleh duduk pun tu. Kobe kita, jangan duduk kan, nanti orang tak nak makan. Kobe boleh duduk, besar. Dia punya saiz sayur-sayuran. Itu antaranya lah. Jadi Allah Ta'ala menunjukkan perkaitan yang sangat kuat antara Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan juga kecintaan kita terhadap bumi Palestin.
Bahkan kata para ulama, sebagaimana ceritanya kita terhadap Masjidil Haram, sebab adanya Kaabah kat dalam Masjidil Haram tu yang menjadi kiblat kita, demikianlah juga kecintaan kita terhadap Masjidil Aqsa. Dan bahkan bila Nabi turun daripada Mi'raj tu, Allah Ta'ala bagi fardu solat, mana kita menghadap? Masa itulah bukan kita lah, Nabi dan para sahabat, kiblat pertama adalah Masjidil Aqsa. Kiblat pertama. Apa relevan nak kena menghadap satu tempat? Sedangkan Kaabah dekat Mekah, Nabi masa tu kat Mekah, solat je lah menghadap Mekah, menghadap Masjidil Aqsa dulu. Kemudian itu sebelum hijrah, kan Nabi Isra Mi'raj sebelum hijrah. Bila hijrah, tahun kedua hijrah, pada bulan Syaban, barulah ditukar kiblat ke Kaabah. Jadi sangat banyak cerita-cerita yang menunjukkan perkaitan antara Palestin dan juga umat Islam. Dan satu lagi tuan-tuan, Palestin ni ataupun Masjidil Aqsa ni, orang selalu kata Masjidil Aqsa ni yang mana? Kan ada yang kata kubah kuning, ada yang kata kubah hijau, ada yang tunjuk gambar kubah kuning, orang kata oh ini bukan Masjidil Aqsa ni yang kubah hijau, kubah kuning ni dia panggil apa? Kubatus Safra, macam-macam lah. Sebenarnya Masjidil Aqsa ni dia adalah satu kawasan kompleks yang mempunyai saiz 144,000 meter persegi. Dia satu kompleks. Dalam tu ada 8 buah masjid. Termasuklah yang tuan-tuan bisa tengok gambar yang kubah kuning tu pun dia dalam kompleks tu, yang kubah hijau tu pun dia dalam kompleks tu. Dia adalah satu kompleks. Dan satu benda yang sangat menarik, dia punya kompleks tu bentuk dia petak. Kompleks tu, dia punya sempadan Masjidil Aqsa bentuk dia petak. Dia punya peta tu proporsional ataupun kita kata berkadaran sama dengan petak Kaabah. Atau boleh segit pindah juga lah, sebab saya ada slide kan, kalau tidak boleh tunjuk lah. Dia punya peta tu sama, berkadaran sama. Saiz tak sama lah, Kaabah tu kecil je, tapi maksudnya berkadaran sama, dia punya ratio dia sama, memang sama, speedy. Jadi akhirnya apa kesimpulan yang boleh diambil daripada perkadaran yang sama, dia punya saiz peta tu antara Masjidil Aqsa dengan Kaabah tu, bila sama, apa maksudnya? Sedangkan Kaabah tu dekat Mekah, yang mula-mula bina adalah Nabi Adam AS, yang mula tapak sempadan Kaabah zaman Nabi Adam. Masjidil Aqsa pun sama, zaman Nabi Adam. Itu disebut dalam hadis Nabi SAW bila Nabi ditanya oleh sahabat Abu Zar Al-Ghifari, kan? Sama, Nabi Adam bina Kaabah dulu, kemudian pergi ke Palestin bina Masjidil Aqsa. Sedangkan jarak atau bukan dekat, zaman tu pula flight apa tak ada. Macam mana boleh buat dua bangunan berbeza di dua tempat yang sangat jauh dia punya jarak, tapi perkadaran tu sama? Bila orang kaji memang tak ada kesimpulan lain melainkan yang memberikan batas sempadan tu adalah Allah Ta'ala. Jadi banyak lagi lah. Kemudian kita nak tengok kesan peperangan. Apa kesan peperangan di Palestin selama lebih 70 tahun? Untuk bagi satu perspektif, mungkin saya nak cerita dulu dua tempat lah yang juga masih lagi berlaku peperangan pada zaman sekarang, iaitu Syria dan juga Yaman. Mungkin sebahagian tuan-tuan tahu, pernah dengar, cuma sama juga isu-isu ni, mungkin pun kita jangan dapat update juga. Contoh di Syria tu, di Syria perang bermula pada bulan 3 2011. Sekarang ni dah 2023. Maksudnya tak lama lagi, dah 8 tahun dah peperangan yang berlaku di Syria. Anggaran kematian, ini data tahun lepas. Data tahun lepas 2022, anggaran kematian adalah 500 hingga 600 ribu dalam tempoh 11 tahun. Dalam tempoh 11 tahun, setengah juta kematian. Dan 75% yang masih hidup itu memerlukan bantuan kemanusiaan, bantuan dari sudut makanan dan sebagainya. Sebab bila perang ni dia punya kehancuran tu memang kita tak boleh nak gambarkan lah. Sebab kita pun tak boleh hidup dalam zaman perang. Itu adalah 90% rakyat Syria yang masih hidup berada hidup di bawah paras kemiskinan. 90%, tinggi sangat. 2.4 juta kanak-kanak tak dapat pendidikan. Mana nak belajar yang tu, sekolah runtuh, apa runtuh, bangunan runtuh. Fikir nak hidup je hari tu, fikir apa nak makan. Kita kata keh pagi makan pagi, keh petang makan petang. Dia orang keh pagi tu nak kena simpan sampai esok pagi tu. Esok tak tahu lagi keh jumpa ke tak. Kan, itu adalah dan anggaran kerugian dalam tempoh 10 tahun peperangan tu dianggarkan 1 triliun US dollar, 1 triliun.
Kita dengan juta tu kita boleh bayar ni, dengan bilion tu kita tak boleh nak bayar lah. Ini anggaran kerugian bagi negara Syria tu 1 trilion USD. Itu dia punya kesan peperangan. Yang kedua Yaman. Yaman mula perang 2014. Dan perang Yaman ni pun dahsyatlah dia punya kesan, sebab melibatkan pakatan beberapa buah negara. Yang amat menyedihkan lah. Sebab kan, dia punya anggaran dia, korban dia hampir 400,000 sehingga 2021. Dalam tempoh 7 tahun. Dalam tempoh 7 tahun hampir 400,000 anggaran kematian. Daripada 400,000 tu 377 lah, 377,000. Daripada 377,000 tu 60% adalah korban tidak langsung. Maksudnya 40% sahaja, sekitar 150,000 sahaja yang meninggal disebabkan peperangan. Sebab langsung, kena tembak, kena bom, bangunan runtuh apa semua. 60% sebab tidak langsung. Apa sebab tak langsung? Sebab tak langsung ni maksudnya efek daripada peperangan. Bila perang, sumber makanan kurang, sumber ubatan lagi lah, hospital mungkin ni fasiliti kurang, air kotor, nak dapat air bersih susah, nak dapat makanan berkhasiat susah. Itu kesan tak langsung. 60% meninggal disebabkan kesan tidak langsung, terutama kanak-kanak. Kanak-kanak bila nak membesar ni kan perlukan nutrisi yang sihat. Orang besar macam kita ni mungkin boleh tahan lagi, kadang-kadang tak tahan. Dan bahkan purata setiap 5 minit seorang kanak-kanak di bawah 5 tahun akan meninggal dunia. Setiap 5 minit seorang meninggal, kanak-kanak bawah 5 tahun. Itu adalah kesan peperangan di Yaman. Maksud perang ni memang sangat kesan dia sangat buruk, sangat dahsyat. Memang kita tak boleh imagine. Kalau tak pernah berada dalam suasana tu, memang nak imagine pun tak boleh. Boleh baca data je lah, macam kita tadi kan. Saya baca data je lah. Kita boleh bayang, kita berdasarkan pada data. Dan bahkan dianggarkan ataupun dikatakan kalau kata hari ini berhenti perang Syria dengan Yaman tu, hari ini berhenti perang, selesai semua, tak ada perang dah, fokus pada bangunkan balik negara. Mereka memerlukan 30 hingga 40 tahun untuk bangunkan balik negara tu jadi macam mana sebelum peperangan. Macam tu terbayang kita sekarang lah, kita 2023. Suasana dia di Yaman, di Syria tu 30 ke 40 tahun ke belakang, tahun 1960-an, 1970-an, itulah suasana ataupun kemunduran yang berlaku disebabkan peperangan di sana. Jadi memang tak boleh nak imagine kan, sangat dahsyat. Palestin pula pun, Palestin satu benda yang sangat menarik juga, walaupun 70 tahun lebih. Mula perang pada 1947. Maksudnya sekarang dah 75 tahun lah lebih kurang lebih 75 tahun. 75 tahun kesan kerugian dia tidaklah seteruk Yaman dan Syria. Sebab apa? Sebab satu yang pertama, bantuan daripada beberapa negara di seluruh dunia tu masuk ke mereka. Tapi yang kita kata agak mengejutkan, yang banyak bagi bantuan tu bukan negara orang Islam. Sebab apa? Sebab nanti kita tengok poin nombor 2 saya nanti kita tengok. Negara umat Islam yang banyak bagi bantuan dekat Palestin ni 4 negara je. Kan Malaysia, kita salah satu negara. Itu insya-Allah boleh jadi satu benda yang kita boleh bangga-banggakan, kebanggaan kita. Malaysia, Indonesia, Qatar. Kayaknya negara Arab yang bagi bantuan kepada kita kata kepada Palestin yang kuat bagi bantuan Qatar je. Yang baru lepas World Cup itu. Bahkan kalau tuan-tuan tengok World Cup, malam perasmian tunjuk bendera Palestin, itu satu benda yang tak pernah berlaku. Kita dulu pernah, kalau tuan-tuan ingat, pernah kita punya atlet kita kan, Azizul Hasmi. Dia pernah bila dalam acara kirim dia tu, bila dia dah menang tu dia angkat sama tangan dia ada bendera Palestin, Save Gaza ke apa tak, dia tulis. Dapat amaran kan. Esok tu dah tak boleh pakai dah, lepas tu tak boleh pakai dah, sekali tu je ambil tunjuk. Itu suasana yang berlaku. Tapi Qatar bila dia jadi, dan bahkan dia bukan setakat nak tunjuk kata dia adalah sebuah negara Islam ke apa, bukan semata-mata itu. Sebab orang secara seluruh dunia ni dah pandang negara Islam ni sebagai negara yang mundur, bahkan label teroris ni sangat banyak. Tapi Qatar ditunjukkan kecemerlangan dia daripada sudut penganjuran tu sendiri. Kalau ada tuan-tuan tak setuju, ada yang setuju, ada yang tak setuju lah. Tapi Qatar dia berjaya tunjukkan penganjuran tu sendiri. Maksudnya bukan tunjuk yang Islam tu saja, tapi penganjuran hampir buat apa kan. Contohlah padang rumput tak cukup ke, bilik tak cukup ke, ini tak bersih, kelengkapan tak cukup, tak jadi juga tunjuk Islam saja. Lagi orang kata, tapi tak. Orang tak boleh nak komen ataupun tak boleh nak komplain daripada sudut fasiliti yang disediakan. TikTok pada masa yang sama dibawa tunjuk mesej Islam.
mesej Palestin. Sebab mereka memang negara yang sangat kuat bagi bantuan. Itu je lah negara Arab yang bagi. Yang lain tak ada. Sebab apa nanti kita tengok? Habis negara-negara lain mana lagi? Negara Eropah yang bukan negara Islam, itu yang lebih kuat bantu daripada negara Arab yang sekeliling Palestin. Contoh macam Ireland. Bahkan mereka ada akta yang memang pro pada Palestin di Ireland. Lain macam. Kenapa negara Arab tak tolong? Sebab tu kita yang Malaysia yang jauh ni, orang Palestin sangat menghargai. Bahkan kita ada, bukan kita sajalah, NGO Malaysia ada beberapa yang ada pejabat dekat Palestin. Macam kita orang Palestin memang ada cawangan pejabat dekat Gaza yang diuruskan oleh orang Gaza. Dia orang punya menghargai tu sampai bila kita sambung merdeka kita 31 Ogos kan, kita punya tarikh kemerdekaan. Ada staf dia yang sampai buat macam kita tengok lah, buat baju Melayu daripada bendera Malaysia, tengok bendera Malaysia pakai, lepas tu angkat bendera Malaysia. Kadang yang kali yang tahun lepas tu sampai dia orang buat video lukis bendera Malaysia dekat pantai, dekat tepi pantai. Sebab Gaza ni di tepi laut, memang kawasan pantai, pesisir pantai. Buat dekat buat bendera Malaysia dekat tepi pantai, lepas tu ucap selamat hari kemerdekaan, sampai macam tu. Dia orang punya semangat tu lebih dari kita. Kita okey, hari mereka cuti ya, pergi mana nak jalan, itu je kan. Dia orang siapa yang merdeka ni sebenarnya, siapa yang sambut? Dia orang punya appreciate ataupun penghargaan mereka terhadap semangat pada Malaysia kan? Itulah itu sedikitlah tentang Palestin. Asalnya Palestin itu sebelum tahun 1947, sebelum masuknya Israel. Macam mana Israel boleh masuk, melainkan dengan kuasa dunia yang bagi sumbangan, yang bagi ni. Dia bermula dengan deklarasi Balfour yang dikeluarkan oleh kerajaan British UK 1917. Deklarasi Balfour yang menyokong perpindahan Zionis, Yahudi Zionis daripada seluruh dunia pindah ke Palestin. Sejak itulah mereka dapat bumi Palestin. Sampai sekarang tanah yang mereka ambil itu berapa banyak? Sekitar 78%. Contoh banyak 78%. Palestin ni, kalau tuan-tuan nak bayang, dia punya saiz dia, keseluruhan Palestin. Keseluruhan Palestin ni, dia punya bentuk, kalau tuan-tuan balik buka tengok peta pun, dia punya bentuk, apa kita kata, bentuk negara dia pun sangat simbolik. Bentuk negara dia macam bentuk pisau. Dia meruncing tajam ke bawah, macam bentuk pisau. Sangat simbolik dengan bumi perjuangan. Dia punya saiz dia besar sikit daripada negeri Perak. Negeri Perak dalam 21,000 km persegi. Palestin ni 28,000 km persegi keseluruhan. Termasuk negara yang sekarang ni, kalau tuan-tuan buka Google Maps, dia tak tulis Palestin. Tuan-tuan search Palestin, dia akan keluar Israel. Dia pop nama Israel. Memang dah tak ada dah nama Palestin. Nama Gaza tu ada lagi lah. 78% diambil alih oleh Israel. Yang tinggi Gaza ni besar di mana? Besar lebih kurang besar lagi besar daripada KL lah. Lagi besar daripada KL. Area macam tu je lah. Tuan-tuan gabungkan KL, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, gabung dengan wilayah Persekutuan Labuan, gabung dengan Putrajaya, itulah lebih kurang punya saiz Gaza. Itu sahaja. Dan sebahagian daripada kawasan tepi barat. Masjid Al-Aqsa tadi dekat mana? Ada sebahagian kita menganggap Masjid Al-Aqsa ni dekat Gaza sebab orang dah suruh Gaza. Masjid Al-Aqsa bukan dekat Gaza. Masjid Al-Aqsa dekat tepi barat. Tepi barat ni kawasan tengah-tengah sikit lah. Tengah-tengah Palestin, Gaza. Dan satu lagi signifikan Gaza ni apa? Gaza ni adalah bumi lahirnya Imam Syafi'i. Mazhab kita lah. Imam Syafi'i lahirnya di Gaza. Sebab tu dekat Gaza ni ada satu masjid nama dia Masjid Imam Syafi'i. Masjid tu 3 kali dah dibina. Runtuh sebab peperangan, bina tu guna duit mana? Bina dengan projek Amal Palestin, duit sumbangan rakyat Malaysia. Bina masjid, bina kali kedua, runtuh, perang, bina lagi. Sebab apa? Sebab nak bagi tekanan terhadap Israel itu sendiri. Korang buatlah apa pun, kami tetap akan bangun, kami tetap akan bangkit, tak akan menyerah kalah. Itu antara perang psikologi. Kalau kita fikir kan, Allah dah lah butuh nak bina bangunan bukan sikit duitnya. Apa nak bangunkan, gunakanlah duit itu bagi ni. Tak. Cara fikir berperang bukan macam tu lah. Nak kena bagi psikologi. Apa kata, perang tu bukan sekat perang fizikal dan bahkan perang mental. Dan itu juga yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestin. Bukan setakat pembunuhan ataupun kita kata genocide, pembunuhan terhadap rakyat Palestin itu bukan setakat bunuh secara fizikal, bahkan bunuh secara mental. Tuan-tuan, kita PKP lepas ni tak habis ni kalau cerita ni tuan, nak masuk insya-Allah.
Apa PKP lepas, kita dah tahu je PKP. Itu pun Kementerian keluarkan statistik peningkatan sakit mental. Dia tahu je kena kurung kat rumah. Tak apa kita orang lelaki kan. Kita biasa lepas isyak ni pergi ngetih dengan ngopi kan. Kena duduk rumah, aduh pening. Dah pening dah kat rumah. Dia tahu je. Tuan-tuan yang 70 tahun peperangan, apa kesan terhadap psikologi rakyat Palestin? Ada kes mental? Ada. Meningkat tak? Meningkat. Lagi tu daripada kita yang 2 tahun tu je. 70 tahun tuan-tuan peperangan. Itu satu. Kemudian daripada sudut aspek pendidikan, Israel cuba mengubah naratif sejarah. Maksudnya penceritaan sejarah tu cuba diubah. Bukan setakat Palestin, jiran-jiran Palestin tu. Ada seorang antara duta aman Palestin, dia cerita, Farah Adibah, kalau tuan ingat acara TV Hijrah. Dia pergi tu, dia kata dia pernah duduk kat Mesir, dia ambil kursus bahasa Arab kat Mesir. Guru bahasa Arab anak dia kata pun tidak pro pada Palestin. Sebab apa? Sebab Mesir ni dia sepadan dengan Palestin. Dan Mesir ni adalah antara negara Islam kedua yang ada hubungan rasmi dengan Israel. Jadi memang TV itu tunjuk cerita kata Israel baik, dia orang ni teroris, orang Mesir. Jadi sebahagian orang Mesir yang Arab Islam ni pun tidak pro pada Palestin. Dan ada beberapa negara lagi, nanti kita sebutlah kalau sempat. Tapi itulah yang berlaku, ubah naratif sejarah. Buku sejarah yang dipelajari oleh anak-anak Palestin dekat sekolah mereka wajib menggunakan buku sejarah yang dihasilkan oleh istilahnya Kementerian Pendidikan Israel lah, macam itulah. Nama betul dia tak tahulah apa. Nak bagi faham je lah Kementerian Pendidikan Israel. Bahkan ada spot check, tentera akan datang spot check, tengok buku sejarah mana korang guna. Sekolah rendah ni, tuan-tuan boleh bayang sekolah rendah, anak kita darjah 1, darjah 2, tentera masuk ke kelas. Okey, keluarkan buku spot check, bukan pengawas. Tentera datang spot check. Buku sejarah, guna buku sejarah mana? Kementerian Pendidikan Palestin ke Kementerian Pendidikan Israel? Itulah nak cuba ubah naratif sejarah. Sehingga akhirnya kanak-kanak ini akan membesar dengan percaya bahawa bumi Palestin itu memang milik asal Yahudi. Itu antara benda yang yang berterusan berjalan. Dan kalau dulu kerja dia orang lagi mudah, macam kita sebut tadi zaman medsos. Tapi sekarang bila zaman medsos, media sosial ni, kerja tu jadi susah sikit. Sebab Israel dah tak mampu nak bendung, tak mampu nak bendung sangat. Walaupun pihak pengurusan media sosial yang atas-atas ni, Facebook ke apa ke, memang ada hubungan dengan Zionism. Nak pastikan, sebab tu dulu masa perang Palestin Israel, masa tengah hangat, masa musim dia dulu, siapa yang lebih sikit buat posting je, banyaklah kawan-kawan kita sama lah. Mungkin tuan-tuan pun ada kot kan, yang buat posting, yang buat share apa semua, Facebook kena block. Ini melanggar kami punya garis panduan apa, macam tu lah. Facebook lah kena block, kena block dan sebagainya. Tapi orang block buka akaun baru, Ini tu berlaku kat kawan saya lah, dia kena block satu, dia buka akaun lain, kena block lagi, buka akaun lain. Tapi nak share pasal Israel itu antara cabaran sekarang. Nak ubah naratif tu jadi susah sikit sebab zaman media sosial. Tapi benda tu berlaku tak? Benda tu berlaku. Dan anak-anak mereka pun didik benda yang sama. Sebab tu akhirnya kanak-kanak tuan-tuan bayang, budak-budak sekolah rendah, mereka melihat pembunuhan rakyat Palestin itu dengan rasa tidak bersalah. Sebab itu dididik kat sekolah. Itu naratif yang dibagi. Ini adalah Zionis, Palestin ini adalah teroris lah, apalah, mereka merampas tanah kita dan sebagainya. Itu didik pada anak-anak mereka. Jadi tak heran bila mana mereka besar tu memang jadi ekstremis betul. Bunuh orang tu macam tak ada perasaan. Itu pelik tu. Itulah suasana peperangan di sana. Dan bila kita cerita kenapa sampai dah 70 tahun tak habis lagi. Tuan-tuan, kalau analoginya, kita duduk dekat sini kan, Bukit Indah kan, nama kawasan ni. Dulu kat Bukit Indah ni, kita dah duduk lama. Katalah dah 3 generasi dah kita ada ni. Kita lah yang buka kawasan ni. Anak kita duduk sini, cucu kita pun dah berkahwin duduk kat sini, dah ada cicit apa semua. Datang satu orang daripada luar, datang daripada biji, contohlah saya daripada biji. Datang daripada biji, halau kita keluar dari rumah kita. Dan dia kata itu adalah tanah dia. Apa tindakan kita? Kita akan pergi jumpa JKK kampung ke, penghulu, imam masjid ke, imam surau ke, persatuan penduduk, pakatan pilih mangkuk, minta sokongan. Ni ada orang rampai rumah aku ni, tolong. Itu kita akan. Tapi apa perasaan kita? Kita pergi jumpa JKK kita, kamu yang salah, orang yang datang itulah orang yang betul. Itu memang penduduk asal situ. Kita dah jam, dah pening. Pergi jumpa penghulu pun cakap kita yang salah.
bagi Palestin. Negara Arab di sekitar itu, sebahagian itu dah melakukan, dipanggil normalisasi Israel. Dah buat perjanjian rasmi dengan Israel. Yang paling awal adalah Mesir dengan Jordan. Mesir 1979, Jordan 1994. Kemudian itu dua negara, Mesir dengan Jordan. Ini cerita kerajaan dia lah, tindakan kerajaan dia, bukan cerita rakyat dia. Rakyat tak setuju, tapi nak buat apa rakyat kan? Kerajaan yang ambil tindakan. 10 minit lagi insyaAllah. Pada tahun 2020, tuan-tuan, 2020 tuan-tuan, baru lagi. Ini zaman apa kita kata COVID tengah mencangak tu. Tapi apa yang berlaku? 4 buah negara umat Islam yang pemerintah dia adalah umat Islam buat perjanjian rasmi dengan Israel. Apa negaranya? Satu Maghribi, Sudan, Bahrain dan juga UAE, United Arab Emirates, Emirat Arab Bersatu. 4 buah negara. Sebab apa? Sebab daripada sudut ketenteraan, sebab nak dapatkan bantuan dari sudut ketenteraan, ekonomi, politik, dan ada masing-masing negara tu dia punya sebab yang tersendiri lah. Tapi untuk mengukuhkan penguasaan mereka. Sebab banyak cerita lah kita boleh cari. Tapi 4 buah negara pada tahun 2020 sahaja buat perjanjian rasmi dengan Israel. Jadi bila negara sekeliling tu dah ni, Palestin nak harap kat siapa lagi? Jiran Palestin ni apa? Jiran yang dia betul-betul sepadan dengan Palestin ni bukan Mesir lah. Jadi Mesir memang dah lama dah perjanjian dengan Israel. Sebab tu pintu sepadan itu tu pintu Rafah kan. Kalau kita biasa dengar cerita pintu Rafah itu pintu sepadan itu nak masuk ke Mesir. Itulah kena tutup. Itu jiran yang kedua Syria. Syria tengah perang, aku pun tengah perang, macam mana aku nak tolong kamu? Macam tu. Jadi akhirnya mengharapkan mana? Mengharapkan bantuan daripada negara-negara yang jauh ialah Malaysia. Lebih 10 tahun Amal Palestin mengumpulkan sumbangan daripada rakyat Malaysia untuk bagi sumbangan ke rakyat Palestin. Bahkan buka macam saya sebut tadi lah, buka pejabat di sana. Jadi tuan-tuan, saya mungkin nak berhenti kat situ lah. Tapi bila kita cerita negara Arab yang buat perjanjian tadi, apa point dia? Kita nak cerita Israel bila dia masuk ambil Palestin, dia bukan nak fokus kat situ saja, dia akan pastikan negara sekeliling itu juga mengiktiraf kedudukan dia di Palestin. Jadi akhirnya bila negara Arab sekeliling itu dah ada, maka kita kata apa, Palestin itu hilang sokongan daripada jiran-jiran mereka. Kerajaan-kerajaan Islam, kerajaan-kerajaan Arab Islam yang di sekeliling itu dah hilang sokongan. Dan mereka menjadi makin kuat dengan kedudukan mereka dekat kawasan Bumi Syam, kawasan Timur Tengah. Itulah suasana yang berlaku dekat sana. Kemudian bila cerita Malaysia ni, selain daripada bantuan bantuan daripada sudut kewangan yang kita selalu salurkan, maka saya rasa kita pun maklum ramai rakyat Palestin yang ada kat Malaysia, sama ada sambung belajar dekat banyak negara, yang kerja pun ada, bahkan mereka pun ada persatuan dekat sini kan. Dan dapat kerajaan Malaysia sangat terbuka dan sangat bantu. Sampai kan rakyat Palestin yang dekat Malaysia ni pun dikejar oleh Mossad ataupun ejen-ejen mereka lah. Dan kita ada kes kan? Kalau tuan-tuan ingat kes yang satu ni pada tahun bila, Dr. Fadi. Ini dekat Gombak je, tak jauh pun dekat Gombak. Kena tembak, kena bunuh dalam perjalanan pergi ke solat subuh. Kena tembak dengan Mossad. Maksudnya mereka memang dah target. Sebab Dr. Fadi ni adalah seorang pakar dalam bidang tenaga, bidang energi, tenaga. Dan benda tu memang bagi manfaat pada. Sebab orang Palestin ni senjata pun dia DIY je tuan. Buat belakang rumah apa semua, buat roket belakang rumah, buat senapang belakang rumah, DIY. Dia punya struggle untuk survival, untuk peperangan. Jadi yang mana kita kata high profile punya rakyat Palestin memang jadi targeted. Antaranya tu lah Dr. Fadi. Dalam perjalanan ke solat subuh, maksudnya benda tu dah rancang lama dah kan. Dia orang tahu doktor ni duduk dekat mana, kerja dekat mana, solat subuh pergi kat mana, keluar rumah pukul berapa. Jadi bukannya datang-datang tu hari ni nak tembak, hari ni baru nak pergi, tak ada. Very clean. Itu yang Dr. Fadi tu lah. Yang terbaru, hujung tahun lepas, kes 2 orang rakyat Palestin. Tapi yang ni tak clean sangat. Sebab yang buat dia orang Malaysia. Dia tak clean sangat lah. Nak tangkap 2 orang, tapi seorang terlepas. Seorang terlepas tu berjaya pergi buat rekod polis. Dan akhirnya polis dan tentera kita berjaya dapat trace dan dapat tangkap. Tapi maksudnya peperangan tu bukan setakat dekat Palestin, sampai ke sini. Jadi kes dia sangat
sangat rapat lah relation dia. Sampai berlaku kes dekat kat Malaysia pun kita ada kes. Jadi yang terakhir tuan-tuan, masing-masing untuk apa peranan kita. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, hadis riwayat Abu Dawud, daripada seorang mantan hamba Nabi SAW nama dia Maimunah. Dia tanya, ya Rasulullah, bagilah fatwa kepada kami tentang Baitul Maqdis. Lepas tu Nabi kata, datangilah Baitul Maqdis dan solatlah di dalamnya. Lepas tu Maimunah tanya, kalau seandainya kami tak dapat hadiah, apa kami nak buat? Nabi kata, kalau tak dapat hadiah, maka hantarlah ataupun kirimlah minyak yang digunakan untuk menerangi pelita di sekeliling Masjidil Aqsa. Maksudnya sumbangan yang paling kecil, hantar minyak je. Bukan buat apa pun, hantar minyak yang guna untuk pasang pelita di sekeliling masjid. Jadi tuan-tuan, peranan kita sikit je. Doa, yang pertama doa, yang kedua bagi semangat, yang ketiga adalah keprihatinan kita. Mudah-mudahan berterusan kita akan ingat apa sama ada daripada media-media sosial ataupun daripada berita-berita di TV ataupun dalam bentuk ceramah-ceramah macam ni. Itu mudah-mudahan keprihatinan kita tu berterusan. Walaupun mungkin apa kita punya semangat tu mungkinlah naik turun itu biasalah. Itu biasalah. Kadang-kadang kita tahu isu, kadang-kadang tak tahu isu, tapi biarlah kita sentiasa ingat. Jadi dekat luar nanti tuan-tuan boleh tengoklah apa projek yang kita ada, apa semangat yang tuan-tuan boleh bersama-sama terlibat dan juga sumbangkan. Dan kita pun ada kalender percuma dekat kalender 2023 kan, kalender percuma yang tuan-tuan boleh dapatkan dekat kaunter nanti, dan tuan-tuan boleh ni. Kalau nak dapatkan info yang lebih lanjut tentang projek kita apa semua, macam sekarang ni pun kita ada tim daripada Amal Palestin yang pergi ke Lebanon. Tapi yang ni untuk bantu pelarian Syria. Jadi kita fokus dari situlah, dari kawasan situlah. Ada yang bantu pelarian Palestin, ada yang bantu pelarian Syria, sebab ini negara-negara peperangan. Bantuan kita tu berterusan insya-Allah. Tuan-tuan boleh dapatkan info. Kalau yang nak dapat info lebih, nak keep contact dengan Amal Palestin, boleh tinggalkan nama dengan nombor telefon. Bagi dia nombor telefon, nanti pihak Amal Palestin akan contact sendiri dengan tuan-tuan kalau dapat info yang lebih lanjut. Kita yang terbaru, itu bulan 11, kita buat perasmian satu lagi masjid, nama dia Masjid Sheikh Ijli nama dia. Itu pun samalah, masjid yang runtuh kerana peperangan, kita bangun kembali. Dan bahkan kat Gaza kita ada sekolah pun. Sekolah yang sekolah lebih kurang lah namanya sekolah tahfiz Malaysia Gaza macam tu lah. Masa perasmian tu tuan-tuan, perasmian tu ada yang pakai baju Melayu, anak-anak dia macam perasmian sekolah lah. Perasmian sekolah kan kadang buat persembahan, anak-anak dia pakai baju Melayu, bersampit. Sebab apa? Sebab sekolah tu memang 100% dibangunkan dengan duit sumbangan daripada rakyat Malaysia. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati pertemuan kita pada malam ini, memberkati pertemuan kita. Mudah-mudahan isu ini sedekat dalam hati kita. Mudah-mudahan kita ada kesedaran dan juga keprihatinan yang tinggi terhadap isu ini. Sebab kita kena tahu bahawa isu ini adalah isu umat Islam, isu yang berkaitan dengan umat Islam. Dia bukan sekadar isu kemanusiaan, tapi memang isu yang berkait rapat dengan umat Islam. Kenapa Zionis nak juga Palestin sampai dipastikan negara lain pun iktiraf dia? Bukan hanya UK, US dia tak, negara Arab Islam pun akan mengiktiraf dia. Itulah usaha yang mereka sedang lakukan. Sebab tu isu dia lama, panjang. Sebab sokongan kepada mereka itu bertambah. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita. Terima kasih atas pertemuan pada malam ini. Mudah-mudahan adalah manfaat. Kalau tak banyak pun adalah sedikit manfaat yang mampu kita raih, yang mampu kita dapat. Saya mohon maaf sekiranya ada terlanjur perkataan atau terkasar boleh bicara, saya mohon maaf kepada tuan-tuan. Saya mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Jika ada kesempatan insya-Allah ada pertemuan akan datang, kalau dapat lagi kita bertemu insya-Allah. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tangguhkan dengan tasbih kifarah dan surat Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika